Hai, nama saya Derek dan hari ini saya ingin bercakap tentang Yesus. Apabila kita melihat apa yang terjadi di dunia sekarang di mana kehidupan manusia mengalami kesusahan oleh penularan virus COVID-19. Begitu besar impak virus ini terhadap manusia sehingga banyak negara telah mengambil inisiatif untuk mengenakan perintah berkurung di rumah terhadap rakyat mereka selama 14 hari. Dan hari ini adalah hari yang ke-11. Di dalam video yang lepas saya menjelaskan kenapa COVID-19 ini bukanlah angkara Tuhan, sebab Tuhan telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Saya sedar ramai manusia hari ini tidak kenal Tuhan dan mereka hidup sesuka hati mereka tanpa batasan. Walaupun demikian, hari ini Tuhan masih melayani dunia dengan kasih karunia, dengan kemurahannya, dengan kebaikan, disebabkan oleh apa yang Yesus telah perbuat di kayu salib. Dan firman Tuhan memberitahu kita di Roma 2 bahawa kebaikan Tuhanlah yang akan menuntun orang kepada pertobatan. Namun akan datang hari kelak, hari kiamat di mana Allah akan menyatakan murkanya dan menjatuhkan hukuman yang adil. Tetapi untuk kita orang percaya, kita tidak perlu takut. Pada hari penghakiman, kita tidak perlu takut. Sebab kita telah ditebus dengan darah Yesus. Kita telah dibebaskan dari dosa dan Tuhan tidak akan ingat dosa kita lagi. Haleluya, puji Tuhan, amin. Malah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, firman Tuhan katakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, iaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, kerana sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut akan hari penghakiman kerana sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia. Yesus adalah kebenaran kita. Kita telah dibenarkan. Tuhan tidak lagi memandang kita, orang yang sudah lahir baru, sebagai orang yang berdosa. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak lagi memandang kita, orang yang sudah lahir baru, sebagai orang yang berdosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, puji Tuhan. Di dalam Yesus kita adalah orang yang benar dan bukan lagi orang yang berdosa. Maka sebagai orang percaya, orang yang sudah lahir baru, kita mempunyai keyakinan bahawa Tuhan ada di pihak kita. Kita pasti bahawa Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan di pihak kita juga membawa maksud Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi kita membawa maksud Tuhan di pihak kita. Adalah tidak mungkin. Tidak mungkin untuk Tuhan mengasihi anda dan pada masa yang sama, Dia menentang anda. Tidak mungkin. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang Tuhan hari ini dari mengasihi anda. Perhatikan Roma 8 ayat 35 sehingga 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh kerana engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahawa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen. Wow, puji Tuhan. Di sini jelas mengatakan bahawa tidak ada apa-apa yang dapat memisahkan kita, orang percaya, dari kasih Allah. Tuhan sentiasa mengasihi kita setiap saat. Dia tidak pernah membawa lari kasihnya dari kita. Jika anda mengalami masalah, itu bukan tanda-tanda Tuhan tidak mengasihi anda. No. Malah jika anda mempunyai masalah teruk pun seperti penindasan,
kelaparan, telanjang ataupun bahaya maut sepanjang hari, itu bukan tanda-tanda Tuhan tidak mengasihi anda. Itu bukan tanda-tanda Tuhan menentang anda. Walaupun anda menghadapi cabaran hari ini disebabkan oleh virus COVID-19, menurut ayat 37, anda adalah orang yang lebih dari pemenang. Anda bukannya orang yang telah dikalahkan, no. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam kata lain, di antara virus melawan Tuhan, Tuhan yang menang dan kita pula lebih dari pemenang. Di antara masalah kewangan melawan Tuhan, Tuhan yang menang dan kita pula lebih dari pemenang. Saya dan kamu adalah lebih dari pemenang kerana Tuhan yang berperang melawan musuh, tetapi kita yang rehat pula dapat menikmati berkat-berkat hasil dari kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas musuh kita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Maka sekarang ini, saya ingin isytiharkan atas diri anda kebenaran tentang kasih Tuhan kepada anda. Saya isytiharkan. Tuhan Yesus mengasihi anda, Yesus ada di pihak anda. Tidak ada apa-apa pun yang dapat pisahkan kasih Tuhan dari anda. Virus COVID-19 ini bukan dari Tuhan. Kebenarannya adalah Tuhan mengasihi anda dan Dia menentang virus ini untuk anda. Oleh sebab itu, anda adalah orang yang lebih dari pemenang, tidak kira apapun yang bangkit melawan anda. Anda tidak akan mati. Jika anda dijangkiti virus ini, saya isytiharkan anda sembuh di dalam nama Yesus. Anda tidak akan mati. Anda akan hidup sehat dan berumur panjang. Tuhan makmurkan anda dan menjaga keluarga anda. Pekerjaan anda dan bisnes anda terus makmur dan maju. Tuhan Yesus Kristus sudah menang di atas musuh-musuh anda. Amen, amen. Puji Tuhan. Dan ini benar hanya untuk orang yang sudah lahir baru. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Yesus anak Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan anda dari dosa dan maut. Dia mati di kayu salib dan bangkit dari kubur pada hari ketiga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di syurga. Yesus sanggup diseksa teruk dan mati di kayu salib, menanggung dosa anda dan saya. Yesus mati untuk kita sebab Dia mengasihi kita, supaya kita boleh hidup dan hidup yang kelimpahan. Sudahkah anda menerima Tuhan yang baik ini, Tuhan Yesus sebagai juru selamat anda? Jika anda mau menerima Yesus sebagai juru selamat anda, saya menjemput anda untuk ikut saya berdoa dan doakan ini dari hati anda. Anda sedia? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kerana menghantar anak-Mu Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan saya. Saya percaya Yesus telah mati di kayu salib, bangkit semula dari kubur dan sekarang hidup untuk selama-lamanya. Saya terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Terima kasih kerana mengampuni semua dosa dan pelanggaran saya. Saya adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Jika anda telah berdoa, saya percaya anda sudah lahir baru dan merupakan ciptaan baru. Tuhan mengasihi anda dan Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk anda. Terus ikuti pelayanan ini supaya anda dapat belajar mengenali Tuhan dan mengenali identiti baru anda di dalam Kristus. Jika anda belum menghadiri mana-mana gereja, saya mendorong anda untuk bertumbuh di gereja yang berpegang kepada firman Tuhan. Itu pun hanya selepas perintah berkurung diangkat oleh kerajaan kita. Sehingga itu, saya jemput anda untuk melihat video saya yang lain. Terima kasih. Tuhan berkati anda.